So kita dah masuk bab yang keempat, conic section. Dan conic section ni kita akan belajar ada 3 lah, circle, ellipse, parabola. Jadi sekarang ni untuk bab 4 ni kita hanya belajar 3 ni lah, circle, ellipse and parabola. Okey, sebenarnya parabola ni terhasil daripada kalau kita ada 2 kon ni kan. 2 kon ni, kalau kita ada satu satah ataupun katakan kon ni kita potong dengan cara macam ni. Nampak tak saya punya gambar rajah ni? So kalau kita potong cara macam ni, maka dia akan ada bentuk parabola. Dia sebenarnya conic ni adalah antara persilangan, intersection antara plane dengan plane adalah yang satah lah. Plane ni macam satah. Satah tu maksud dia macam dinding, macam lantai. Itu dipanggil satah lah. Okay? Jadi kalau kita ada satu satah, kalau kita potong ni, maka yang terhasil tu adalah bentuk parabola. Okey, kemudian kalau kita potong dengan cara sengit macam ni, satah, potong kon ni dengan cara yang sengit ni, ini akan ada bentuk ellipse. Dan kalau kita ambil satah, katakan saya potong dengan cara horizontal, maka kita akan dapat bentuk circle. Jadi untuk topik ni kita akan belajar bagaimana kita dapatkan equation of parabola, circle dengan ellipse. Okey. Okey, yang keyword kat sini, conic section is the intersection. Maksudnya persilangan di antara plane. Plane ni macam kita ada satu permukaan kertas ataupun permukaan yang rata, kita potong kon kita ni. Jadi dia adalah intersection of a plane and a cone. Inilah cone. Okey. Untuk circle tu macam tu lah. Nampak tak gambar rajah dia? Okey. Okey. Yang ni maksud dia, ini kita punya plane ni. Kalau plane kita ni dengan cara dipotong kon tu dengan cara horizontal, betul-betul sama macam selari dengan lantai. Bila kita potong sebahagian kon ni, maka kita akan dapat bentuk circle ni. Ni kalau kita tengok betul, ini adalah bentuk circle. Circle ni. Okay, circle. Contoh circle ni yang kita biasa jumpa lah. Bentuk dia. Nanti kita akan detailkan lagi. Kemudian, kalau kita potong, kita ada plane. Plane yang sengit ni. Kalau kita potong kon kita ni, dalam bentuk yang sengit macam ni kan. Maka dia akan menghasilkan bentuk parabola. Maksudnya yang ni lah. Yang ni dia akan bentuk parabola sama ada N ataupun U lah. Okay. Kita bincang ada 2 kon ni. 2 kon ni sebab kita potong dengan cara macam ni. Ini kalau kita potong kon yang di bawah. Tapi kalau saya potong ni, saya gerakkan ke atas, maka kita akan dapat bentuk parabola yang senyum lah. Okay. Itu yang dibincangkan ada 2 ni. Sama ada kita potong kon di bawah. Kalau kon di bawah, maksudnya bentuk N. Bentuk masam. Kalau kita potong ni, saya gerak ke atas, dia akan bentuk parabola tapi bentuk senyum. Okay. Itu yang kena bincang 2 kon tu. Okay. Kemudian, tu bentuk parabola yang kita biasa jumpa. Okay. Kemudian yang ketiga tu adalah ellipse. Okay. Ellipse ni adalah kalau kita ada plane, potong kon ni dalam bentuk yang sengit macam ni. Maka kita akan dapat bentuk macam bulatan. Tapi dia bukan bulatan. Dia bentuk lonjong sikit macam ni. Yang ni bentuk sama macam bulatan. Tetapi dia bentuk lonjong macam ni. Ini dia panggil ellipse. Okay. Bentuk yang terhasil kat sini. Ni dia panggil ellipse. Sebab dia bukan bentuk bulatan. Okay. Kalau kita potong secara horizontal, dia akan bentuk bulatan. Okay. So itu hasilnya daripada kita potong plane dengan kon. Okey. Ellipse macam bentuk tu lah. Nanti kita akan belajar detail bagaimana dapatkan dia punya persamaan. Okey, untuk yang pertama ni, kita akan fokuskan kepada circle. Diharapkan dalam masa 1 jam ni, kita akan cover untuk tajuk circle. Dan banyaklah benda yang kita akan cari. Determine the equation of a circle with radius R and center. Okay, center. Kemudian kita akan dapat, yang penting sekarang kita dapatkan equation of a circle.
Kemudian kita akan dapatkan find the point of intersection of two circle. Maksudnya kalau kita ada circle yang dua circle tu bersilang, di mana kita nak carikan? Nak cari equation dia. Kemudian kita dapatkan equation of tangent. Tangent ni maksudnya kalau nanti kita akan tengoklah tangent ni maksud dia yang inilah contoh. Tangent ni adalah satu garis yang langgar circle pada satu titik. Kalau saya ada contoh kita ada garis lain tapi dia langgar pada dua titik. Yang biru ni ini tak boleh dipanggil sebagai tangent. Tangent ni adalah garis yang langgar circle pada satu titik. Syarat dia mesti pada satu titik. Ini dia namakan tangent. Kemudian istilah yang kedua kita ada normal. Okey, normal ni maksud dia kalau kita dah ada tangent, maka garis normal dia yang ni lah. Okey, garis normal ni yang ni. 90 darjah kepada tangent tadi. Yang ni. So yang green ni adalah normal line. Okey, ni. Maknanya yang pertama dia mesti dapat tangent dulu. Tangent dulu, lepas tu 90 darjah tu adalah normal. Okey, nanti kita akan belajar bagaimana dapatkan equation. Okey, kemudian kita yang terakhir ni kita dapatkan find the length of tangent from a point to a circle. Maksud dia, kalau katakan saya ada satu point dekat luar ni, bagaimana kita nak cari panjang dia daripada point pergi ke tangent ni, berapa jauh? Nanti kita akan tengok bagaimana kita nak buat pengiraan. Okey, jadi kita tengok yang pertama circle. Jadi untuk circle ni, ini sama seperti yang di sekolah sama. Kita mesti ada yang tengah ni adalah center dan center pergi ke yang hujung ni dipanggil radius. Okey. Dan daripada hujung ni kalau saya buat 2 kali radius. Yang ni kita panggil apa ni? Ni, kalau 2 kali radius kita panggil apa? Diameter. Yes, betul. Maksud dia kalau diameter dia sama dengan 2 kali R. Maksud dia kalau saya sambung ke sini lah. Ni maksud dia. Kalau terus ini kita panggil diameter. So ingat diameter tu adalah 2 kali R. Okey, kita tengok. Kalau kita tengok nota muka surat 36 tu ni. Surat 36 tu. Kita ada dua formula sebenarnya. Equation of a circle ni ada dua. Yang pertama dalam bentuk standard form. Kemudian yang kedua dalam bentuk general. Standard form ni dalam bentuk kurungan lah. Kurungan kuasa 2. Ini dia panggil standard form. Jadi soalan kadang-kadang dia nak standard form. Kadang-kadang dia nak general form. Okay. Sebenarnya general form ni datang daripada bila kita expand kurungan ni. Expand kurungan ni, akhirnya akan nampak bentuk ni. Okay. Dan kalau kita dah ada standard form, nak cari center, kita hanya ambil ni setiap kurungan ni. Ni kalau saya ambil sama dengan kosong, maka kita akan dapat nilai H. Jadi kalau saya ambil kosong, ni akan dapat nilai K. Jadi kalau kita ada contoh equation, katakan saya ada standard form x plus 3 all squared plus y minus 4 all squared equals to 25. Okay. Jadi kalau dekat sini, kalau kita dapatkan center, terus daripada standard form ni terus kita akan tahu center dia. Center dia apa? Kalau kita baca yang pertama ni, berapa nilai X? Yes. 3, 4. So daripada standard form ni, cara dapatkan center, dia mesti ambil daripada setiap kurungan. Nampak je 3 tapi jangan baca 3, kita ambil negatif 3. Sama juga untuk Y. Okey, kemudian katakan saya nak dapatkan radius. Radius kita akan baca sebelah kanan. Kalau kita nampak 25, maka radius dia berapa? Radius dia berapa? 25 kuasa 2. So radius dia berapa? Dia sebelah kanan formula dia R squared. Sekarang R squared equals to 25. Maka radius dia berapa? 5. So macam itulah, daripada standard form tu kita dah boleh dapatkan center, kita boleh dapatkan radius. Tapi radius hati-hatilah jangan ambil 25 ni. Sebab itu adalah nilai R squared equals to 25. Okay. Ini yang pertama lah kalau kita ada standard form.
Kalau kita ada general form lah, contoh katakan saya ada contoh standard form x squared plus y squared plus 8x minus 6y plus 3 equals to 0. Ini contoh lah, contoh. Okay. Okay, kalau kita ada general form ni, ini dipanggil general form. Center tu janganlah ikut yang tadi. Okay. Center dia dah jadi lain. Maksudnya center ni kita akan baca sebelah x, tetapi dia akan ada negatif. Ni baca sebelah y, tapi mesti ada negatif. Okay. Jadi kalau kita ada equation ni, maka center tu sama dengan berapa? Kita ada sekarang 8. Negatif 8. 8 ke? Tak ya, betul. Kita punya general form kita 2gx. Negatif 4. Maknanya kalau kita nampak nombor ni kena bagi 2 lah. So 8 bagi 2 4. Tapi bila masuk dalam kurungan, kita masukkan nilai bacaan negatif 4. Betul. Okay. Kalau yang ni pula macam mana? Kita bahagi 2 dapat apa? Negatif 3. Negatif 3. Kemudian jangan lupa negatif 3. Ya. So macam tu lah. Kalau daripada general form nak dapatkan center, so kita ambil je nombor sebelah x ni, kita bagi 2 je. Bagi 2 je, tetapi jangan ambil nombor 4 tu. Kita ambil lawan dia. Sama macam tadi lah. Sama macam tadi. Nampak negatif, tapi bila kita ambil, lawan dengan dia. Okay. Kemudian katakan kita dapatkan radius, kamu gunalah formula ni. G squared. Okay, maknanya kat sini kalau kita nak kira, G kita ni sebenarnya adalah 4. Kan, kalau ikut sini. F kita ni adalah sama dengan berapa? Sama dengan negatif 3. Betul? Dan ya, C kita sama dengan 3. Macam itulah. Okay, jadi kita gunakan maklumat ni, masukkan ke dalam formula ni. Okay. Ataupun kalau kita nak senang, kalau kita nak cepat kan, kamu ambil je ni. Katakan R sama dengan, kamu ambil je center ni kuasa 2 kan je. Ini kalau kuasa 2 dapat 16. Settle. Yang ni kalau kuasa 2 dapat 9. Kemudian tolak dengan ni. 3 ni. Okay. Maksud dia, kalau kita nak cepat, kita baca je daripada center ni, tapi nombor tu kita kuasa 2 je. So 16. Yang ni 9. Tolak dengan C. C tak payahlah kuasa 2. 3. So dapatlah jawapan untuk radius. Okay. So ingat, equation of a circle ada 2. Standard form ataupun dalam bentuk general form. Okay, ini contoh Kalau kita tengok contoh yang pertama. Okay, contoh yang pertama. Okay, find the equation of the circle having AB as diameter. Where A is the point 18. Maksudnya selalunya kita lukis lah ni selalunya. So lukis, circle. Kemudian AB ni adalah diameter. Diameter ni maksudnya dia mesti melalui center. Ni A, ini B. Okey, A kita adalah 18 dan B ni adalah 3 14. Selalunya lukis. Okey. Kemudian soalan nak equation of a circle. Okey, maknanya kita perlu dapatkan kalau katakan kita nak guna standard form. Kalau kita nak guna standard form, kita perlu maklumat center. Kan? Center tu adalah HK. Okey, jadi untuk yang ni, HK ni kita boleh dapat dengan cara titik tengah antara dua titik ni. Okey, titik tengah di antara dua titik. Okey. Jadi kita ambillah, gunalah formula midpoint. Okay, jadi yang pertama kamu campur je lah. 3 tambah 1. 4 bahagi 2. Maksudnya kita akan ambil 1 tambah 3 per 2. Satu lagi Y 8 tambah 14 per 2. Okay, maka center kita adalah 4 bahagi 2. 2 lah. Dan 22 bahagi 2, 11.
Okey, jadi maklumat yang pertama kita perlu ada center. Maklumat yang pertama, kita perlu ada center. Kemudian yang kedua, kita perlu tahu radius. Okey, radius. Okey, untuk radius kita boleh gunakan sama ada kita ambil A, B ni, kamu cari panjang keseluruhan, lepas tu kamu kena bahagi 2. Macam ni lah digunakan formula jarak panjang A sampai B ni. So digunakan yang ni, akhir sekali kena bahagi 2. So radius tu kena bahagi 2. Ini adalah radius. Okay? Jadi untuk yang kedua ni kita nak cari radius, kita ada sama ada kamu kira formula jarak ni AB. Kamu cari jarak AB, kira dapat 2 punca 10. Okay? Tapi saya nak radius. Radius ni adalah diameter bahagi 2. Sekarang yang kita kira ni diameter. So radius adalah punca 10. Okay? So bila kita dah ada center, kita dah ada radius. Kalau kita gunakan standard form, kita dah boleh jawab soalan ni. Okay, setakat ni faham ke? Boleh ke? Faham, sir. Okay. Okay, kita tengok keseluruhannya. Okay. Jadi tadi kita dah dapat maklumat. Yang pertama tadi adalah center. Okay, center kita dah dapat 211. Tu yang pertama. Kemudian kita dah kira tadi radius. Radius tadi adalah square root of 10. Jadi kalau kita gunakan standard form, formula dia adalah x minus h squared plus y minus k squared equals to r squared. Kita guna standard form tadi. Jadi kalau center, maka kita nampak 2. 2 ni kalau kita masuk dalam kurungan, dia akan jadi tolak 2. Ni tolak 2. Settle. 11, bila masuk dalam formula, dia akan jadi negatif 11. Kemudian radius kita adalah square root of 10. Dan jangan lupa kita ada kuasa 2. Okey. Jadi kalau yang pertama ni dia panggil standard form. Kalau katakan kita expand, ni expand semua ni kurungan ni, akhir sekali nanti kamu akan dapat dalam bentuk general form. Jadi untuk soalan exam ni kamu boleh berhenti di sini atau berhenti di bawah. Sebab soalan tak nyatakan dia nak apa. Standard form ke ataupun general form. Jadi kamu pilih lah. Okay. Kalau nak berhenti kat sini, maka kamu tulislah. Yang kiri ni okey. Sebelah kanan ni kamu letak 10 aja. Sebab square root dengan square ni hilang. Jadi kalau nak berhenti kat sini, kamu tulis x minus 2 squared plus y minus 11 squared equals to 10. Okay. Jadi berhenti di sini. Ataupun kalau kamu rajin, kamu nak expand ni dan yang ni, maka kamu akan dapat dalam bentuk general form. General form ni semua tu kita bawa ke sebelah kiri. Okay. So ingat, bila kita nak dapatkan equation of a circle, pastikan mesti ada 2 maklumat ni, center dengan radius. Okey, itu contoh yang pertama lah. Contoh yang pertama. Okey, setakat ni ada apa nak tanya? Ada soalan nak tanya? Sir, Ya. kalau dalam exam formula ni diberi ke? Ada. Formula ni ada. Okay. Seeloknya kamu hafal lagi bagus. Okey, kemudian contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua, kita nak cari equation of the circle, sama je. Tetapi kita dia beri 3 titik. Kalau kita dia beri 3 titik, tadi kita dah belajar lah. Equation of circle ni, dia ada 2, sama ada standard form ataupun dalam bentuk general form. Okay. Kalau general form, kita tengok tadi x squared plus y squared plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. Kalau standard form, kita nampak constant kita ni kita ada constant 1, g, 1 lagi f, 1 lagi c. Maksudnya kita ada 3 constant. Jadi kalau kita jumpa soalan tu dia beri 3 titik, seeloknya kita gunakan general form. Sebab general form ni kita perlukan 3 constant. Okay?
Jadi kalau jumpa soalan macam ni, lebih sesuai kita gunakan general form. Okay? Jadi kita gunalah. Kita gunakan titik yang pertama, X9, Y negatif 7. So gantilah kat sini. Ganti kat sini. Kemudian maklumat berikutnya, X negatif 3, Y negatif 1. So gantilah kat sini. Nanti kita akan dapat 3 persamaan. Okay? So kita ganti Jadi saya ganti dengan titik yang pertama 9 negatif 7. Okay, nanti kamu akan dapat yang ni lah. Ini nampak ke ni? Okay, so kita akan dapat 3 persamaan lah. Ini kita dapatkan daripada 3 titik tadi. Okay, 3 titik, so kamu gantikan mesti dapat yang ni. So sekarang ni kamu salin je. Okay, kemudian kita buatlah persamaan serentak. Okay, pilihlah. Biasanya kita akan guna elimination method. Kita akan eliminate C ni dengan cara equation 1 subtract to equation 2. Itu salah satu kaedah lah. Ni contoh contoh. Ataupun nak canggih guna matrix pun boleh. Kan? Okey, ini kamu selesai lah. Tujuan kita nak cari G berapa, F berapa dan C berapa. Okey. So yang pertama kalau ikutkan sini digunakan equation 1 subtract to equation 2. Satu lagi diambil equation 3 subtract to equation 2. Sebarang kaedah lah. Yang penting kamu eliminate C. So dapat. Okey. Kemudian nak guna substitution method ataupun elimination method, kamu cari G dan F. Okey, ini contoh dia lah. Okey, yang ni yang penting sebarang kaedah lah. Yang penting kamu dapatkan nilai G, nilai F dan nilai C. Okey, akhir sekali kamu ganti balik. Okey. Ni kamu ingat balik. Ni saya ganti daripada X squared plus Y squared plus 2GX. Kita mulakan dengan G dulu. Lepas tu baru F. So jangan silap ni. Okay. So kita cari G. G negatif 3. So dapat negatif 6. F adalah 4. So kita akan tulis 8. Dan C tu kita ambil terus negatif 20. Okay. Jadi untuk soalan ni lebih sesuai kita bagi jawapan dalam bentuk general form. Tak payah nak tukar kepada standard form. Sebab soalan tanya equation. Jadi kita tengok mana yang kita sempat lah. Okay. Untuk yang ketiga, sama juga kita nak carikan equation. Nak cari equation of the circle passing through the point 1, 1. Okay, ini kalau nak kita gambarkan dalam bentuk lukisan ni. Okay, kita ada satu circle passing through the point 1, 1. Okay, kemudian. Oh, dia ada dua. Passing through 1, 1 dengan 3, 2. Ini saya buat lakaran je ni. Bukan ukuran sebenar. Okey, kemudian kita ada diameter. Okey, katakan diameter dia macam ni lah. Ni gradient dia positif. So, saya akan buat macam ni lah. Ni diameter ni. Ni diameter. Okey, diameter kita adalah Y equals Y minus 3X plus 7. Okey, bila sebut je diameter, maka dia mesti melalui center. Dia mesti melalui center. Center ni, kalau kita guna standard form, kita ingat kalau kita guna standard form, center tu adalah HK. Kalau kita guna general form, center ni adalah negative G, negative F. So ingat dia bergantung kepada kita nak buat equation yang mana, standard form ke ataupun general form. Kalau standard form, maksud dia HK. Kalau general form, maksud dia negative G, negative F. Nilai dia tu. Okay. So, macam itulah gambaran dia. Okay, untuk contoh yang ni, dia menggunakan general form. Okay, kalau general form, maksud dia. Okay. Jadi, yang pertama, kalau nak ikutkan, kita ada satu maklumat. Satu, dua. Dan yang ini adalah yang ketiga. Kan? Biasanya kalau kita ada tiga maklumat, biasanya kita mesti gunakan general form. Kalau tiga maklumat. Macam ni, sini satu, dua dan maklumat yang ketiga. Biasanya kita akan gunakan tiga ni biasanya kita gunakan general form. Okay?
Jadi maklumat yang pertama, kamu ambil general form ni, ganti dengan titik satu-satu. Ganti dengan satu-satu. Okay? Mungkin kamu dapat ni lah. Kemudian ganti dengan 32. Ganti dengan 32, X3, Y itu 2. Maka dapat persamaan yang kedua. Okey, yang ketiga ni, disebabkan diameter ni, dia melalui center, tapi disebabkan kita gunakan general form, maka center tu saya labelkan dengan negatif G, negatif F. Maksud dia, negatif G, negatif F. Okay, so kita tengok. So macam tu lah. Okay, maka equation ni kan, yang ni, kita gantikan ke dalam ni, diameter ni. Maksud dia, saya akan ambil negatif G, saya ganti kat sini. Negatif F, saya ganti kat sini. Okay, so ganti kat sini. Maka yang ni akan berubah dalam bentuk ni. Kalau saya tambah ni, maknanya kita dah ada persamaan 1, 2. Kemudian ini kita tukar, gantikan Y ni dengan negatif F. So negatif F, masukkan negatif G kat sini. So tambah 3G tambah 7 sama dengan 0. Ini adalah persamaan kita yang ketiga. Jadi kita nampak semua persamaan kita ni dalam sebutan GFC. GFC. Kalau yang ketiga ni C tak ada. Okay. So selesaikan ketiga persamaan ni. 1, 2, 3. Selesaikan. Cari C, cari F, cari G. Okay. So macam tu lah. So kaedah dia, kita tadi ada maklumat, kita ada 3 maklumat tadi. Yang pertama, poin yang pertama, 1, 1. Poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, kita ada 3, 2. Poin yang ketiga, kita ada diameter. Tetapi kita gunakan center negatif G, negatif F. Tapi yang ni jangan ganti dalam general form of a circle. Ini kita ganti dalam equation of diameter. Ganti dalam Y tolak 3X tambah 7. Ini gantikan ke dalam ni. Yang 1 dan 2 ni ganti dalam general form. So kita dapat 3 persamaan. 1, 2, 3. So selesai kan. Okay. So ingat kita punya equation kita, X squared plus Y squared plus 2GX plus 2FY plus C equals to 0. Okay. Maka G tadi adalah negatif 5/2. Darab 2. Dapat negatif 5. Sekarang kita punya F negatif setengah. Negatif setengah darab 2. Dapat negatif 1. Dan C kita adalah 4. Okay. So kita akan dapat jawapan. Okay, contoh yang keempat, kita nak cari intersection between the two circle. Maksudnya kalau kita ada 2 circle, mungkin dia akan bersilang macam ni lah kot. Kan? Nak cari titik persilangan dia. Mungkin dia akan bersilang pada 2 titik. So kalau kita cari intersection je, sebenarnya mudah aja kita akan buat persamaan serentak. Okay? Nampak je intersection, maksudnya kita akan buat persamaan serentak. Okay. So kita akan buat persamaan serentak. Macam tu lah. Okay, kita akan buat persamaan serentak. So katakan saya boleh buat 1 tolak 2. Maka yang ni habis, yang ni pun habis. Yang ni akan tolak, kita akan dapat negatif 4. Negatif 4x. Ini kalau tolak habis. Ini kalau tolak dapat 0. So x equal to 0, tu yang pertama. Kemudian gantilah mana-mana, sama ada yang pertama atau yang kedua, cari nilai y. Dan ingat, bila y squared equals to 3, maka dia mesti ada plus minus. Jangan jawab satu je. Dia mesti ada plus minus. Maka itulah kita punya jawapan. Maksud dia, kalau kita tengok je, keyword dia adalah intersection. Intersection ni dia mesti buat persamaan serentak.
Paling kurang dia mesti buat 2 persamaan serentak. Okey, contoh yang ke-6, soalan dia find the equation of the tangent and normal. Ni yang tadi saya cakap tadi, tangent and normal to the circle at point P31. Okey, katakan saya buat lakaran dia. Okey, katakan saya ada circle, yes, circle. Kemudian kita ada garis tangent. Garis tangent ni adalah garis yang langgar circle pada satu titik. Okey. Titik dia adalah P31. Kan? Jadi soalan yang pertama, ada 2 soalan ni. Soalan yang pertama, kita nak cari equation of the tangent. So inilah tangent line. Itu yang pertama. Okey. Kemudian kita nak cari normal. Normal tu yang ni lah. Okey, normal. Yang ni lah, yang ni. Ni normal. Normal 90 darjah. Biasanya normal ni, normal line, dia mesti melalui center. HK. Biasanya macam tu lah. Okey. Jadi kita akan dapatkan dia punya tangent. Okey, nak dapatkan tangent. Okey, daripada tadi kita tengok kalau general form kita ingat balik, kalau general form ni dia mesti ambil center tu dengan cara negative G, negative F. Ingat kalau standard form center tu dia ambil HK. Kamu ingat tu? Center tu bukan sentiasa HK. Center tu ikut equation yang kita ada. Macam ni, ini dia panggil general form ni. Okay. Maka nak dapatkan center, kita akan baca negative G. Kalau payah sangat, kita baca ni sebelum X ni. Ambil nombor tu, tapi kita kena bahagi 2. So, dapat negative 4. Kan, dapat negative 4. Jadi, negative 4, kita jangan baca negative 4, kita akan baca 4. Dia terbalik kan. Kemudian yang ni pula. Okey, yang ni kita baca 3 ni. Tapi bila masuk dalam kurungan, baca negative 3. Okey. Jadi center tu adalah 4 negative 3. 4 negative 3. Okey. Jadi sekarang ni kita ganti. Okey. So C sama dengan 8. Okey, kalau kita tengok nota, kalau kita nak cari equation of tangent, kalau kita nak buat cara cepat, kita boleh merujuk kepada nota muka surat 37. Nota muka surat 37. Kita ada equation of tangent to a circle. Yang ni lah. Okey, jadi kalau kita nak mudah dia macam ni. Okey, kalau kita ikutkan, sebenarnya kita punya formula, saya ambil general form tadi, saya tulis balik. X squared plus Y squared plus 2GX plus 2FY plus T equals to 0. Okey, untuk dapatkan equation of tangent ni, kalau kita nak gunakan formula ni sebenarnya mudah je. Macam ini sebenarnya X kuasa 2 kan. X kuasa 2, kamu pecah kepada 2. Maksud dia sebenarnya saya akan ada satu point X1. Sekarang ni kita tambah X1, satu lagi Y1. Jadi sekarang ni, yang ni, kamu pecah 2. X darab X. X darab X. Dapat X kuasa 2. Tapi X yang satu lagi tu, kamu tulis X1 ni. Sama juga untuk ni, Y kuasa 2. Y kuasa 2, maksudnya kita akan ambil Y darab Y. Kan Y kuasa 2. Tapi disebabkan yang kedua tu kita ganti dengan Y1. Macam tu je. Sama juga ni. Ini sebenarnya kita ada 2X. 2X. 2X ni hasil daripada X tambah X. Kan 2X ni kita baca X tambah X. Itu yang ambil X tambah. Yang kedua tu kita labelkan X1. Sama juga ni.
Ini sebenarnya dia 2y. 2y ni hasil daripada y tambah y. Itu y tambah y1. Okay. Jadi kalau kita dapatkan equation of tangent ni, sebenarnya kita berpandukan pada general form ni, cuma kita pecah je. Ini pecah x darab x, ni y darab y. Yang ni kita pecah x tambah x. So jadi ni. Okey. Boleh faham ni? Okey tak ni? Boleh. Ini kalau kita dapatkan terus. Kalau nak guna cara lain, leceh lah kita nak buat, dah cari gradient. Boleh, tapi kita kena panjang lah cerita dia. Okey. Ini cara cepat. Selalunya guna cara ni. Okey. Kemudian, kita kena tengok pula macam mana nak dapatkan x1 ni. Okey, x1, y1 kan. Yang ini, kita tadi kan ada circle tadi. Circle. Lepas tu kita ada tangent. Kita ada tangent. Titik dia adalah pada 3, 1. Maka sekarang ni kita ambil lah x1 tu 3, y1 tu 1. Jadi bila kita gunakan yang tu, maksud dia ini akan jadi 3. 3x. Ini akan jadi 1y. Ini akan jadi x tambah 3. Boleh? Yang ni akan jadi y tambah 1. Okey, kemudian yang lain tu ikut yang ni lah. Okay, daripada general form ni kita dapat G. Daripada general form yang ni kita dapat F. Kita dapat C. Boleh? So yang ni maksud dia G kita adalah, G ni selepas kita bahagi 2. So negatif 4. Yang F ni selepas kita bahagi 2. C ni yang akhir ni. Okay. So kita ganti je. Maka kita permudahkan semua ni. Maka dapatlah equation kita. Itulah jawapan kita. Equation of tangent. Boleh tak? So macam tu. Jadi kita boleh ke? Kita menggunakan formula Formula tu tak adalah teruk sangat. Kita refer pada sini cuma pecah 2 je. Pecah 2. Okey, kita dah dapat equation of tangent. Ni sudah ke belum? Okey. Kemudian tadi kita punya tangent adalah yang ni 4y tolak x tolak 1 ni. So saya salin sini. So macam tu lah. Yes, selesai. Kan senang tu. Okey. Saya salin balik ya. Tadi kita punya tangent lain tadi adalah tangent tadi apa? 4y. Ni 4y tolak x tolak 1. Yang kita dapat tadi. Okey, daripada sini kalau jadikan y ni sebagai tajuk, kita akan dapat x tambah 1. Tetapi kita bahagi dengan 4. 1/4. 1/4. Okey. Maka di sini kita akan nampak gradient of tangent adalah 1/4. Okey, disebabkan tangent dengan normal. Ni tangent dengan normal. Normal. Kan? Tangent dengan normal kan 90 darjah. Maka kita boleh gunakan M normal darab dengan gradient of tangent. Dia mesti sama dengan negatif 1. Okay, gunakan dua maklumat ni. Maka kita akan dapat normal dia. Maksudnya kamu gantilah ni. Ni 1/4. 1/4 bawa ke sini dia akan jadi negatif 4. So dapat gunakan formula ni dapat dalam kecerunan normal. Okay. Jadi kita ingat kita dah ada kecerunan normal negatif 4. Kemudian point tu kita ambil yang point P tadi. Point P tadi adalah mana tadi dah hilang. P31. So gunakan ni. Kemudian pilihlah nak guna formula yang mana. Sama ada nak gunakan formula Y. Ni boleh guna formula yang di sekolah tu. Okay. Ni ataupun kamu gunakan formula satu lagi. Y tolak Y1. X tolak X1. Boleh pilih mana-mana.
Okey, boleh pilih mana-mana, satu atau dua. Kalau ikutkan yang ni, dia gunakan formula yang kedua ni. Okey. Maksudnya Y tolak P kita adalah Y1. So, Y tolak 1 bersama dengan gradient negatif 4, X tolak 3. 3. Maksudnya, yang ni tadi menggunakan formula yang kedua. Selesaikan, terus dapat. Okey. Kalau nak guna cara yang pertama, formula yang pertama pun boleh. Kalau guna formula yang pertama, kamu kena cari C dulu. Okey. So, pilihlah mana-mana. Untuk yang terakhir, okey, tadi kita punya objektif kita nak cari berapa panjang daripada point pergi ke tangent. Tangent to the circle. Kan? Ni daripada point A ni nak pergi ke tangent circle ni. Okey, contoh soalan ni lah. Find the length of the tangent from the point A, maksudnya ni lah A. A dulu di luar. To the circle. Ni equation dia. Okey. Jadi kalau nak mudah, okey. Kalau kita nak mudah, sebenarnya kita masih menggunakan formula ni juga. Ini kamu nampak ini kan? Kamu nampak, kamu ganti je nombor dia. 6 masukkan ke sini. 7 masukkan ke sini. Kamu ganti je X dan Y. Yes. Baik. Maksud dia, kalau kata kita nak cari ni, length of the tangent ni, mudah je. Kamu ambil point ni kamu gantikan XY tu. Gantikan X 6, Y tu 7. Kamu ganti je. Ikut je formula ni. So, kita akan ambil 6 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2. Tolak 2 kali 6. Okey, kemudian tolak 8 kali 7. Tolak 8. Kamu ganti kat situ je. Kemudian, jawapan akhir dia kamu kena buat square root. Square root, dapatlah 3. Boleh ke? Boleh. Ini. Tak payah ikut ni pun tak apa. Kamu ganti je. Ganti kat sini. Ganti kan? Sebab ini kalau ganti dapat negatif 12. Kan negatif 12 ni. Negatif 12. Ini kalau ganti 7, negatif 56. Kan negatif 56. Tak payah nak pecahkan 2 kali G tak. Kamu ambil je benda ni. Kamu ganti je X dan Y tu. Ganti je. Tapi jawapan akhir dia kena buat square root. So dapatlah length of the tangent. Okay. Kalau yang dalam nota muka surat 38 tu, yang ada triangle semua tu kan. Yang itu kalau kita nak guna cara biasa. Ini yang saya tunjuk ni, ini kalau kita terus gunakan formula. Okay. Ini formula ni untuk nak cari length of the tangent. Okay. Faham ke tak faham? Faham, sir. Faham, Okay. sir. So macam tu lah. Itulah contoh soalan circle. Jadi kita kena ingat untuk tajuk circle ni kita ada dua formula untuk circle. Kita ada dua, sama ada standard form ataupun dalam bentuk general form. Okey, general form tu yang panjang-panjang lah. Okey. Kemudian ingat kalau center untuk standard form digunakan HK. Okey, kalau center untuk general form kita gunakan negative G, negative F. Okey. Jadi untuk general form, kalau dalam soalan tu ada 3 maklumat, maka mesti guna general form. Macam contoh tadi dah. Kalau 3 maklumat, mesti guna general form sebab formula general form ni, dia ada G, dia ada F, dia ada C. Okay? Jadi kalau dalam soalan tu ada 3 maklumat, mesti guna general form. Selain daripada tu, kita akan gunakan standard form. Okay?